Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin EduWeb menemui anda Sabtu 15 November 2008. Saya Muhammad Hilmi Muhammad Ali. Dan antara paparan berita utama, kemudahan internet jalur lebar akan diperluas ke semua sekolah dan program Bumi Hijau mendapat sambutan menggalakkan daripada warga sekolah. Kementerian Pelajaran akan memperluaskan kemudahan internet jalur lebar ke semua sekolah tidak lama lagi. Sehingga pertengahan tahun ini, 96% sekolah di seluruh negara sudah dilengkapi kemudahan itu. Timbalan Menteri Pelajaran Datuk Razali Ismail berkata kemudahan internet amat perlu di sekolah pada masa ini kerana kebanyakan pembelajaran dan pencarian maklumat dibuat menerusi internet. Ini membolehkan pembelajaran secara online boleh berjalan, pembelajaran melalui IT aided ini, ya, ataupun ICT aided, ya. Kemudian komputer, makmal komputer dapat beroperasi, ya. Dan sekolah-sekolah yang tidak dapat kita mewujudkan mengadakan schoolnet itu adalah sekolah yang beroperasi berdasarkan kepada alat genset ini. Sebab bila ada kemudahan alat genset ini, kadang-kadang dia menyebabkan berlakunya gangguan kepada kemudahan schoolnet ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Expo Pendidikan dan Anugerah Kecemerlangan Terengganu 2008 di Pusat Dagangan Terengganu, Kuala Terengganu. Turut hadir ialah Pengarah Jabatan Pelajaran Terengganu, Haji Arifin Embong dan semua pegawai pendidikan daerah. Sementara itu, kedatangan Datuk Razali ke Dewan berkenaan disambut dengan persembahan kuaya dari SMK Sultan Sulaiman, Orkestra Cina dari SMJK Si Chung Hua dan Orkestra SMK Gung Badak Tengku Ampuan Intan dan SMK Tengku Bariah. 500 murid dan 47 guru menerima anugerah di atas kecemerlangan masing-masing dalam pelbagai bidang. Bagi penerima anugerah, penghormatan ini mampu menyemarakkan semangat untuk terus berusaha mencapai matlamat masing-masing. Saya pun gembira, suka, seronok. Saya berterima kasih kepada semua jurulatih saya dan semua yang ada lah. Saya betul-betul terima kasih. Saya rasa amat gembira lah kerana telah dihargai. Kerana mendapat anugerah ini, saya rasa dihargai atas apa segala yang telah saya biar aktif dalam curriculum selama ini. Sebenarnya curriculum ini bagus untuk diri setiap orang pelajar kerana kita bukan hanya berjaya dalam akademik semata-mata, tapi dalam bidang curriculum juga kita perlu beraktif kerana ianya merupakan peluang kepada kita, kepada pelajar untuk terus berjaya dalam hidup mereka. Bagi guru SMK Bukit Mentuk Kemaman, Abdul Malik Abdullah pula, anugerah yang diperolehi akan menjadi pendorong kepada murid-muridnya. Anugerah ini mendorong pelajar dan sekolah saya, Sekolah Menengah Bukit Mentuk, dan sebenarnya kami telah juahan 2 tahun berturut juahan kebangsaan. Tahun lepas di Negeri Sembilan dan tahun ini di Pahang. Dan kami selama lebih kurang 34 lelaki, 30 perempuan dan terpilih kebanyakan Sekolah Bukit Mentuk dan seluruh daerah Kemaman. Dan 10 buah dokumen terlibat dalam program untuk kecemerlangan ini. Antara sumbangan penting Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ialah melancarkan program yang meletakkan asas untuk memupuk perpaduan kaum di sekolah. Rancangan integrasi murid untuk perpaduan atau RIMUP menjadi teras untuk menggalakkan kefahaman dan mengenali budaya dan cara hidup pelbagai kaum. Dan hari ini RIMUP menjadi sebahagian penting daripada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Ketika RIMUP dilancarkan pada tahun 1986, Datuk Seri Abdullah menjawat jawatan Menteri Pelajaran. Beliau sedar pentingnya perpaduan kaum dipupuk dari bangku sekolah sebagai asas untuk mencapai perpaduan kaum tulen dan lasak. Kini tugas dan tanggungjawab ini digalas Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Pelajaran hari ini. Kita perlu sedar dan insaf bahawa kelebihan yang ada kepada negara kita pada hari ini berkat perjuangan generasi sebelum ini perlu diwarisi oleh generasi hari ini. Perlu dihayati oleh anak-anak muda pada hari ini. Perlu dihayati oleh pemimpin-pemimpin muda hari ini. Penting bahawa adik-adik tahu asal-usul kita. Tahu bahawa identiti kita inilah yang akhirnya akan membezakan kita dengan bangsa-bangsa lain di luar sana. Semangat kebangsaan, sebuah negara kerdil
seperti Malaysia ini, kalau kita tidak mempunyai semangat kebangsaan yang kental, memikul tanggungjawab dan amanah, bahawa kita juga harus memainkan peranan untuk membina negara bangsa kita sendiri. Objektif RIMU untuk menerapkan elemen perpaduan bagi murid-murid sekolah adalah selaras dengan Teras Pertama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Teras Pertama PIPP ialah perpaduan dan integrasi antara kaum di Malaysia. Rasa kebersamaan yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran Datuk Razali Ismail juga perlu diambil kira. Ini kerana generasi akan datang perlu dibentuk daripada awal pembabitan pergaulan mereka dengan kepelbagaian kaum yang ada di sekolah. Ini adalah merupakan ejen kita, wakil kita, yang kita mengharapkan kesan daripada pergaulan ini, rasa kemesraan yang terjalin ini boleh disebar luas di kalangan rakan-rakan mereka di sekolah. So they are the kingpins, you know, the kingpins. Mereka adalah orang yang boleh memainkan peranan menyebar lagi rasa kekitaan, rasa kebersamaan in one big family ini. Penolong pengarah bahagian sekolah Dr. Haili Dolhan berkata, adalah wajar rakyat Malaysia diajar bersatu pada semasa mereka di sekolah lagi. Pada usia yang masih muda, murid-murid ini amat mudah diterap dengan nilai-nilai murni yang baik seperti kerjasama, toleransi, bersatu padu tanpa mengira warna kulit dan latar belakang kaum. Bak kata perpatah, melentur buluh pialah dari rebungnya. Maka generasi waris, utamanya pemimpin murid, perlulah mempersiapkan diri pada sekarang untuk memimpin negara pada masa hadapan. Murid-murid perlu mencontohi dan menyumbang usaha-usaha pejuang-pejuang bangsa untuk memastikan negara terus merdeka, sejahtera dan makmur. Perhimpunan Perpaduan dan Integrasi Pemimpin Murid Peringkat Kebangsaan diadakan setiap tahun sejak 1986. Perhimpunan kali ini diadakan dari 19 hingga 23 Oktober dan disertai seramai 1,200 orang murid sekolah rendah dan sekolah menengah dari seluruh negara. Anda sedang mengikuti Buletin EduWeb TV yang membawa maklumat mengenai perkembangan pendidikan negara. Pesanan saya ialah kepada calon-calon selamat menjawab peperiksaan SPM. Semoga anak-anak dapat menjawab jawapan itu, dapat menjawab semua soalan dengan baik. Doa kami semua untuk anak-anak supaya lakukanlah yang terhabis baik untuk masa depan anak-anak sendiri. Okey, assalamualaikum. Program Bumi Hijau yang dilancarkan isteri Perdana Menteri Datin Seri Jane Abdullah baru-baru ini nyata mendapat sambutan menggalakkan daripada warga sekolah. Mereka menyifatkan program ini sebagai satu pencetus baru bagi menggiatkan semula sektor pertanian di sekolah di samping menanam sikap cintakan alam sekitar bagi warga murid. Di Ipoh, SMK Pengkalan menyahut saranan ini dengan memulakan program Bumi Hijau di kalangan murid khususnya bagi mereka yang mengikuti mata pelajaran Sains Pertanian. Sebagai langkah pertama, pihak sekolah mengundang pegawai Jabatan Pertanian Daerah Kinta untuk menunjukkan kepada mereka pelbagai cara menyediakan baja yang mesra alam tetapi berkesan untuk tanaman terutama sayur-sayuran. Pegawai berkenaan Salihuddin Safari memberi penerangan terperinci kepada murid-murid yang mewakili 3 kelas sains pertanian sekolah ini. Beberapa orang guru dan ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru yang berminat terhadap program ini turut menghadiri sesi ini. Menurut Pengetua Sekolah Nur Hayati Saad, langkah untuk bergiat dalam bidang pertanian di sekolah ini telah bermula sejak setahun lalu. Beliau berkata setakat ini tanaman buah naga yang diusahakan oleh kelas sains pertanian sekolah ini telah memberikan hasil yang lumayan. Selain itu, kata Nur Hayati, sebuah edible garden juga siap diusahakan oleh murid sekolah bagi membuktikan program Bumi Hijau telah lama bertapak di sini. Pelajar-pelajar sekarang ini rasa perasaan sayang kepada alam sekitar. Jadi di sekolah saya kita tanam pokok-pokok hijau dan nampak gaya tak ada berkata vandalism kat atas pokok-pokok. Jadi keadaan tanaman sekolah pun ceria dan saya dapat respon daripada guru yang datang
daripada luar, dia kata sekolah cikgu nampak tenang, kehijauan itu memberikan ketenangan jiwa. Saya rasa itu memang satu daripada aspek yang kami terapkan lah. Menurut Hizir Muhammad Yusof, dia bukan sahaja dapat mempelajari teknik terbaru bidang pertanian, malah sikap cintakan alam sekeliling semakin membara. Bagi saya, program sebegini wajar dijadikan contoh pelajar-pelajar lain untuk terus giat dalam bidang pertanian ni agar menjadi seorang usahawan yang berjaya lah di masa hadapan. Rakannya Nur Akilah Yahya menyifatkan program Bumi Hijau mampu meningkatkan sektor pertanian. Program ini bagus, membantu pemikiran kita dan membantu ekonomi negara. So harap generasi muda bolehlah belajar benda ni. Menteri Pelajaran Datuk Seri Syamudin Tun Hussein sebelum ini berkata program Bumi Hijau akan membabitkan penyertaan 400 sekolah di seluruh negara. Murid-murid sekolah jenis kebangsaan Cina Wanhua 2 di Ipoh Perak baru-baru ini memulakan sesi persekolahan di bangunan mereka sendiri. Bangunan 3 tingkat yang terletak di Taman Rasi Jaya Mengelembu itu dibina sejak April 2007. Sebelum ini, 1,320 murid SJKC Wanhua 2 menumpang di SJKC Wanhua 1 dan terpaksa belajar di sesi petang. Namun, kini mereka meneruskan sesi persekolahan di bangunan baru yang canggih dan selesa. Bangunan yang dibina dengan kos lebih 8 juta ringgit ini boleh menempatkan 500 murid pada satu sesi. Guru Besar Fu Yuan Choi berkata perpindahan mereka ke bangunan baru ini membuka satu lembaran baru kepada sekolah dan anak muridnya. Hopefully the student will feel more homely here and they can excel well in their studies. This is our only aim of running the education. So we will try to improve our administration system or to back up the study activities, so that everyone they can excel not only in academic but also in curriculum and this the perkembangan rohani. Beliau dan ahli lembaga penasihat sekolah mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Pelajaran Negeri Perak, MCA dan orang perseorangan yang telah sama-sama menyumbangkan bukan sahaja dari segi keuangan tetapi tunjuk ajar serta nasihat sehingga bangunan ini menjadi kenyataan. Anda sedang mengikuti buletin EduWeb TV yang membawa maklumat mengenai perkembangan pendidikan negara. Antara paparan menarik seketika nanti, murid lelaki turut serta dalam pertandingan gubahan bunga di SMJK Hing Yi, Pulau Pinang. 2,000 murid mengambil bahagian dalami pertandingan berjalan kaki di sekitar Taman Putrajaya. Perkara yang pertama sekali, apabila masuk ke Dewan Perperiksaan, jangan datang lambat. Kalau kita datang lambat, kita akan tergesa-gesa dan kita takut nanti apabila kita kepenatan, kita tak boleh memberi pemusatan kepada apa yang kita jawab. Perkara yang kedua, bawa kad pengenalan. Itu penting kerana kita dapati kita tidak mahu berlakunya penipuan. Orang lain yang berdaftar untuk menduduki peperiksaan, orang lain pula yang datang menduduki peperiksaan. Yang kedua, bawa slip peperiksaan, kerana slip peperiksaan itu merupakan sesuatu yang penting ya, untuk kita memastikan bahawa sebenarnya inilah calon yang menduduki peperiksaan tersebut, dan pamerkan perkara-perkara itu di atas meja ya, kerana pengawas akan melihat dan memastikan bahawa ya, perkara ini adalah merupakan sesuatu perkara yang dipatuhi seperti arahan. Perlu mempunyai disiplin, komitmen, kreatif dan tekun. Itulah dua ciri-ciri yang kita perlukan. Banyak perkara yang berlaku di sekeliling kita
dan banyak urusan yang kita lakukan. Saya mula belajar sebab saya punya executive chef, seorang yang berpengalaman. Jadi seorang chef ni bukan senang ya, saya melalui suka duka. Nasihat saya lah kepada calon-calon, kepada para ibu bapa, musim-musim banjir ini ya, buka TV, dengarlah radio, kerana jika sekiranya ada berlaku kecemasan ataupun pertukaran-pertukaran mengenai peperiksaan ini, kita akan hebahkan melalui radio, melalui siaran TV seberapa cepat yang mungkin, supaya calon-calon kita mengetahui tentang berita terkini dan membuat perubahan jika sekiranya berlakunya perkara-perkara seperti banjir ini. Sekolah Rendah Seri Kuala Lumpur melabuhkan tirai takwimnya sepanjang 24 minggu berlalu dengan Majlis Anugerah Kecemerlangan Murid. 300 orang murid tahun 1 hingga 6 menerima anugerah pada majlis ini. Majlis Anugerah Kecemerlangan ini berlangsung di sekolah berkenaan di Subang Jaya, Selangor. Anugerah yang diberikan termasuk anugerah akademik dan anugerah pencapaian cemerlang dalam subjek. Turut diberi ialah anugerah istimewa kepada murid yang mengharumkan nama sekolah serta bergiat aktif dalam bidang co-kurikulum. Iwan Khu Shen Jian yang menduduki tempat pertama kelas 1 Salak mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memberi dorongan kepada kejayaannya. Thanks to my mother, my father and teachers and also my friends for this award. Kang Jun Yang yang meraih tempat kedua di dalam kelas 2 Salak berazam mendapat tempat pertama pada tahun depan. Saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang saintis dan saya akan mendapat nombor 1 di pada tahun hadapan. Dia juga turut menerima anugerah pencapaian cemerlang dalam subjek Bahasa Malaysia dan Matematik. Sementara itu, Harin Vas Navaratnam, murid kelas 3 Salak, berjaya menduduki tempat kedua selain cemerlang dalam Matematik, ICT dan Bahasa Tamil. My preparation was very good for my examination. I did very good, but I didn't study a lot. I just did my best for my exam. That's how I did it. Muhammad Fazil Ahmad Nazar yang menduduki tempat pertama di dalam kelas 4 nangka mendapat keputusan cemerlang dalam subjek sains, ICT dan agama Islam. Saya tulis nota-nota dalam buku nota, nanti saya belajar kat rumah. Nanti saya juga take afternoon nap untuk restkan minda saya. Nanti dekat malam saya wake up, saya belajar, nanti saya makan malam, nanti saya tidur lagi. Aisyah Sufian Adam Khalid pula mendapat tempat pertama dalam kelas 5 duku. Dengan kejayaan ini, saya harap saya berjaya dalam UPSR tahun depan. Antara penerima anugerah istimewa ialah Aina Surfina Muhammad Aminuddin, murid tahun 3 yang aktif dalam sukan luncur. Beliau mengharumkan nama sekolahnya sepanjang 2008 dengan kutipan 5 tingkat emas. Dekat sekolah, saya belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan bila time main sikit, saya main berseronok-seronok. Lazimnya pertandingan gubahan bunga sering dimonopoli golongan perempuan. Namun lain halnya yang berlaku di SMJK Heng Yi, Pulau Pinang apabila pertandingan ini turut disertai oleh murid lelaki. Gubahan bunga setiap pemenang ini akan digunakan sebagai perhiasan untuk Hari Anugerah Cemerlang sekolah ini. Sudah menjadi tradisi SMJK Heng Yi mengadakan pertandingan gubahan bunga dan tahun ini memperlihatkan penyertaan 85 murid lelaki dan perempuan.
Tema pertandingan pada tahun ini adalah gubahan bunga yang berorientasikan kebudayaan Cina. Pertandingan berlangsung selama 2 jam dan murid-murid bebas untuk menggubah bunga ini mengikut kreativiti masing-masing. Pengetuanya Goh Bun Po melahirkan rasa terkejut dengan penyertaan murid lelaki dalam pertandingan pada tahun ini. Pada masa itu ialah untuk mencantikkanlah pentas untuk hari ucapan dan hari penyampaian hadiah. Maka kita adakan pertandingan gubahan bunga ini ialah sebagai satu tradisi lah, 1 hari sebelum hari ucapan, hari penyampaian hadiah. Dan ini tahun ini sudah sampai ke tahun ke-15. Tahun ini seramai 85 pelajar mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Dan saya berasa ganjil jugalah, berasa sebab pelajar-pelajar lelaki yang mengambil bahagian itu adalah sama bilangannya, agak-agak sama bilangannya dengan pelajar-pelajar perempuan. Bagi murid lelaki, pertandingan ini bukan sahaja dapat mencukil bakat mereka dalam bidang kesenian, malah ada di antara mereka menjadikan ini sebagai satu hobi mereka. Menyertai pertandingan ini kerana adalah hobi saya dan juga untuk mengambil pengetahuan yang baru, dan melalui pertandingan ini saya telah menggunakan sebanyak RM10 untuk membeli bunga dan sebagainya. Dan saya di sini saya ingin berterima kasih kepada kawan saya dan guru-guru serta ibu bapa saya. I participate this competition is for gaining some new experience, and I also enjoy these competitions because I love in nature and challenging. And about this flower management, I learned from my friend's parents who owns a florist, and I only spend around 20. And I only use fans and other flowers. And the purpose I use fans is because it's a Chinese culture, and our title is about Chinese too. 5 orang hakim yang terdiri daripada pemilik kedai bunga berpengalaman mengadili pertandingan ini. Yong Ziking, Tan Xian Shang, Tan Hui Ming, Oi Yang Shang dan Tan Li Yong diumumkan sebagai pemenang. Saya menyertai pertandingan ini kerana saya berminat dalam gubahan bunga. Selain itu, saya juga dapat mempelajari teknik-teknik gubahan bunga daripada makcik saya yang membuka kedai bunga. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana mereka telah membantu saya mencari bahan yang diperlukan tanpa balasan, dan juga mereka menyokong saya selama ini. I enjoy this competition very much. I learned the flower arrangement from my art teacher Alex Leong and my mom friends, auntie, which is a florist. My mom supports me the cause of the competition. I thanks my parents for support me all the world, and I hope I can win in the competition. Anda sedang mengikuti buletin EduWeb TV yang membawa maklumat mengenai perkembangan pendidikan negara. Ibu bapa pastikan anak mereka bangun, pastikan anak mereka itu menyediakan diri. Kalau boleh beri makan awal-awal di rumah supaya bagi mereka masa untuk makanan itu digest, hadam, supaya anak ni bila masuk dalam periksa tu kan dia dah bersedia. Ya, bermakna bahawa orang kata pada masa itu walaupun orang kata butterfly in the stomach, tapi small little butterfly tak apa. Yang kita takut nanti kan dia terlalu kenyang, dan satu lagi dia terlalu takut, ya. Dia mula berpeluh tu dah kita dah mula risau dan runsing, ya. Okey.
Permainan gasing sering dikaitkan dengan kehidupan dan budaya masyarakat Melayu. Namun sistem pendidikan negara menjadikan permainan tradisi ini dekat di hati murid-murid yang berlainan kaum. Ini dibuktikan oleh pasukan gasing Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Muhammad Reza, Seremban Negeri Sembilan. Seramai 47 orang murid menyertai pasukan gasing sekolah ini. Apa yang menariknya, pasukan gasing sekolah ini bukan sahaja diwakili murid-murid Melayu, malah disertai murid berketurunan Cina dan India. Tertarik dengan keistimewaan permainan tradisional masyarakat Melayu ini adalah antara faktor murid-murid ini menyertai pasukan ini. Kawan saya juga main juga, dia panggil saya main sini main. Saya main tak lama pun suka lah. Pasukan ini mendapat bimbingan pemain dan pengadil gasing terkenal Abdul Hamid Abdul Majid. Pasukan gasing ini juga telah mewakili sekolah dalam pelbagai kejohanan di peringkat negeri dan kebangsaan. Kelab ini juga aktif dalam permainan gasing di peringkat negeri ini dan selalu mendapat pelawaan atau jemputan daripada pejabat kebudayaan, kesenian dan warisan untuk membuat persembahan atau demo di tempat-tempat program kebudayaan. Pasukan sekolah ini juga satu-satunya pasukan sekolah yang mempunyai gelanggang gasing sendiri di Negeri Sembilan. Kemudahan gelanggang sendiri ini membolehkan mereka menjalankan pelbagai aktiviti yang seterusnya dapat menarik lebih ramai murid untuk menyertai pasukan ini. Dengan penyertaan murid pelbagai kaum ini, pasukan Sekolah Menengah Haji Ahmad Reza ini turut mendapat sokongan daripada Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negeri Sembilan. Di Putrajaya, kira-kira 2,000 murid sekolah mengambil bahagian dalam pertandingan berjalan kaki di sekitar taman. Program Fun in the Park Walkathon ini juga merupakan salah satu acara sempena sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Pertandingan ini dianjurkan oleh Perbadanan Putrajaya dengan kerjasama utusan karya melalui majalah Kawan dan Bank Rakyat. Ia disertai murid-murid yang berumur 6 hingga 15 tahun dari Putrajaya dan kawasan berdekatan. Mereka dipecahkan kepada kumpulan di mana setiap kumpulan mempunyai ahli seramai 10 orang. Pertandingan ini dibahagikan kepada 3 kategori iaitu prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Ia bermula di Taman Putra Perdana Putrajaya dan tamat di Taman Botani Putrajaya. Para peserta dilepaskan oleh Presiden Perbadanan Putrajaya, Tan Sri Samsudin Osman. Menurut beliau, pertandingan ini merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran murid di mana perkara-perkara berkaitan alam sekitar dapat diketahui. Sebahagian daripada learning, experiential learning lah. Bila kita mengambil bahagian dalam ni, mungkin soalan-soalan dia pun menjurus kepada perkara-perkara yang menyentuh kebersihan dan persekitaran dan juga alam sekitar. Jadi dia secara tak langsung akan menghayati perkara-perkara yang nak diterapkan tu. SK Putrajaya Presin 11-3 merupakan juara dalam kategori prasekolah. Pengurus pasukannya Osman Hamka berkata mereka sebelum ini telah memasuki banyak pertandingan lain. Saya rasa seronoklah sebab sebelum-sebelum ni banyak pertandingan yang kami masuk dan kali ni menanglah, tu yang saya rasa seronok. Ini disebabkan oleh kerjasama diorang lah, kerjasama. Sebelum ni pun saya dah bagi tahu macam mana dia punya syarat-syarat pertandingan, jadi diorang ikutlah pertandingan tu macam mana. SK Putrajaya Presin 8-2 pula memenangi pertandingan dalam kategori sekolah rendah. Ketua pasukannya Alif Farhan Roslidi berkata pasukan mereka menganggap pertandingan ini sebagai sesuatu yang menyeronokkan. Diorang nak cepat sangat sebab saya jalan kaki, kata diorang untuk enjoy lah jalan kaki. Lepas tu malu lah cakap. Tak tahu nak cakap apa dah. Tapi bersyukur ke Allah lah kita orang dah menang. Kerjasama kita orang tu. Boleh lah. Boleh lah. Ada yang nak cepat, ada yang nak lambat, ada yang sakit kaki. Sebab tu lah saya kata jalan dalam berkumpulan. Dalam kategori sekolah menengah, Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya muncul sebagai juara. Ketua pasukannya Muhammad Khairul Japri berkata pertandingan ini seakan-akan sama dengan aktiviti yang mereka biasa lakukan. Kita orang sini rasanya kita orang tak prepare ingat benda ni kan. Tapi sebab kita orang dah biasa dengan aktiviti luar ni kan. Jadi kita anggapnya macam aktiviti biasa lah. Jadi kita orang dah biasa dengan situasi sini kan. Sementara itu, acara sampingan seperti pertunjukan pakaian berhias serta gerai-gerai jualan dan pameran turut diadakan bagi memeriahkan program ini.
Berita tadi mengakhiri pertemuan kita kali ini. Bersua kembali esok dengan pelbagai perkembangan terkini berita pendidikan untuk membuka minda anda dengan agenda dunia pendidikan negara. Lunsuri www.edwebtv.com. Saya Muhammad Hilmi Muhammad Ali.